Okey, untuk slide ini kita akan membincangkan sedikit tentang sifat kekenyalan ataupun sifat spring. Gambar ini menunjukkan spring, panjang asas spring iaitu L0 ataupun original length 5 cm, panjang asas spring. Okey, lepas tu spring ini diletakkan beban, dikenakan beban sebanyak berapa ni? 100 gram. Dan panjang spring akan menjadi apa? Bertambah. Tadi 5.0, panjang asal 5.0, itu panjang spring tanpa beban. Selepas beban sebanyak 100 gram dikenakan, panjang spring akan bertambah sebanyak 5.5. Jadi 100 gram ni merujuk pada daya yang tidak ke bawah, yang kita panggil sebagai berat. Jadi berat sama dengan W sama dengan mg. F sama dengan W M. M berapa? M 100 gram. 1 gram kita tukar kepada gram, kena bagi dengan 1000. Jadi kita akan dapat 100 gram, 100 per 1000 darab dengan graviti berapa? 10. Jadi kita dapat 1 Newton. Jadi 1 Newton akan menyebabkan spring ini panjang sebanyak 5.5. Tapi panjang asalnya adalah 5.0. Jadi nisbah 2 ni kita panggil tolak 2 ni 5.5 tolak dengan 5 kita panggil sebagai pemanjangan. Okey, pemanjangan spring boleh diukur dengan simbolnya ialah X, iaitu panjang spring disebabkan oleh beban. Okey, tolak dengan panjang asal, kita akan dapat berapa? 5.5 tolak 5.0, kita akan dapat 0.5 cm. Jadi kita kata kat sini bahawa pemanjangan spring adalah disebabkan oleh beban sebanyak 100 gram ataupun 1 Newton. Kita kata macam inilah, 1 Newton menyebabkan pemanjangan spring sebanyak 0.5. Okey, mengikut hukum Hooke, pemanjangan X ni kan, pemanjangan berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Daya yang dikenakan ni bermaksud berat ni. Contohnya, jika 1 Newton kita perlukan berapa tadi? 1 Newton perlukan berapa cm? 0.5 cm. Jadi kalau 2 Newton berapa rasanya? 1.0 cm. Ini maksudnya satu perkadaran. Jadi pemanjangan berkadar terus dengan daya. Itu dinamakan hukum Hooke. Okey, untuk nombor 3 pula kita membincangkan tentang keupayaan bahan. Itu ciri kan, ataupun sifat, definisi kekenyalan, iaitu keupayaan bahan untuk apa? Kembali ke bentuk asal. Maksudnya bila kita cabut 100 Newton ni, keluarkan 100 Newton ni, menyebabkan spring ini akan kembali kepada panjang asalnya, iaitu berapa cm? 5.0 cm. Jadi keupayaan bahan untuk kembali ke bentuk asal selepas daya yang dikenakan dilepaskan, dikeluarkan. Jadi contoh-contoh bahan kenyal selain spring, kita ada getah, span, dan juga kita bincang spring sekarang kan. Ini contoh-contoh yang kita akan bincangkan. Okey, untuk nombor 4 pula kita membincangkan tentang graf ataupun jadual yang melibatkan daya, iaitu berat sebanyak 1 Newton. Yang tadi tu 1 Newton ini dikenakan, sekarang pemanjangannya adalah 0.5. Mengikut hukum Hooke, dia kata X berkadar terus dengan F. Jadi kita dah tahu kalau 1 Newton 0.5 cm, kalau 2 Newton berapa? 1.0 cm, 3 Newton 1.5 cm, 4 Newton berapa? 2.0 cm. Jadi ini adalah perkadaran. Okey, daripada perkadaran ni kita boleh dapat juga satu lagi rumus, iaitu tenaga keupayaan kenyal. Kita dah bincang juga dua tenaga kan, tenaga keupayaan graviti kan, tenaga kinetik. Ni tenaga keupayaan kenyal ampere kan. Ampere maksudnya elastic potential energy. Jadi elastic potential energy ada formula dia, setengah
darab F daya berat yang dikenakan, darab dengan X adalah pemanjangan. Seloknya kita tukar cm ni kepada unit meter. X adalah regangan ataupun mampatan. Dia tak kira regang, mampat pun dikira sebagai hukum Hooke juga. Okey, boleh Okey, untuk nombor 5 pula, kita akan mengirakan tenaga keupayaan kenyal. Bagaimana nak kira tenaga keupayaan kenyal apabila X sama dengan 0.5. Jadi kita tahu formula EPE ataupun Elastic Potential Energy sama dengan setengah F ialah daya. Daya yang berapa? 1. X berapa? 0.5. Jadi 0.5 ni kamu boleh tukar dalam unit meter, ataupun tak mau tukar pun boleh. Kita terus ganti setengah 1 ni unit cm. Jadi 0.25 Newton centimeter.